Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi, sambungan ulasan saya ke atas Dialog Fikrah Kuips 2.0 Wahabiyah aliran sesat atau aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum bermula, ingin saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada semua para penonton yang menjaga adab dan akhlak apabila meninggalkan komen untuk video-video sebelum ini. Ayuh kita jadikan semua video-video react ni, sama ada yang saya pesan ataupun tidak, sama ada yang saya berikan penghargaan ataupun tidak. Ayuh kita jadikan video-video ini sebagai satu perbincangan ilmiah yang memandaikan umat, mematangkan minda dan menajamkan akal. Kedua, apabila saya membuat video-video yang mengulas Dialog Kuips 2.0 ini, tidaklah bererti saya ni lebih hebat atau lebih pandai daripada Ustaz Salman Ali. Terdapat perbezaan yang besar di mana Ustaz Salman berbicara secara live atau secara langsung, sementara saya pula bercakap dalam suasana keselesaan membuat rakaman dan sempat membuat nota dan juga pembetulan demi pembetulan sebelum bercakap di hadapan kamera yang membuat rakaman, ya. Seandainya saya berada di tempat Ustaz Salman, berhadapan pula dengan Ustaz Engku, saya tidak dapat bayangkan bagaimana pula respon saya. Entah-entah senyap saja, tak terkata apa-apa, ya. Okey. Baik, dalam video sebelum ini telah saya jelaskan bahawa istighasah yang dihukumi syirik di sisi kami, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan manhaj salafus salih, ialah berdoa meminta kepada makhluk, baik yang masih hidup atau sesudah mati atau yang sudah mati, apa yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana yang sedemikian itu bererti memberikan apa yang merupakan hak Allah kepada makhluk. Antaranya ialah meminta kesembuhan, meminta dilapangkan rezeki dan meminta diangkatkan masalah. Semua ini hendaklah diminta daripada Allah Subhanahu wa taala sahaja, bukannya daripada sesama makhluk. Adapun sesama makhluk, kita meminta apa yang mampu dilakukan oleh makhluk, seperti merawat penyakit, bukan menyembuhkan penyakit tetapi merawat penyakit, seperti pinjam duit, bukannya minta dilapangkan rezeki, dan meminta nasihat. Misalnya kita jumpa kaunselor minta nasihat bagi masalah yang dihadapi, dan bukannya minta diangkat terus masalah tersebut, ya. Akan tetapi Ustaz Engku Ahmad Fazil ketika Dialog Kuips 2.0 baru-baru ini menyatakan boleh meminta kesembuhan daripada doktor asalkan seseorang itu beriktikad, yakni berkeyakinan bahawa yang menyembuhkan hanyalah Allah. Bahkan boleh berdoa meminta zuriat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan Allah yang akan memberikan zuriat tersebut. Apabila meminta zuriat daripada Rasulullah, itu bermaksud, kata Ustaz Engku, meminta Rasulullah berdoa kepada Allah agar diberikan zuriat kepada yang meminta. Okey, ayuh kita dengar potongan yang saya maksudkan. Okey, saya mainkan sekarang ini. Okey, apa yang tidak mampu dilakukan, sebab masa terhad, apa yang tidak mampu dilakukan oleh Nabi SAW sehingga memintanya menjadi syirik? Nabi SAW tidak mampu menumbuhkan tumbuhan, tidak mampu menurunkan hujan, tidak mampu melakukan sini semua. Okey, kalau orang itu meminta, sebagaimana orang meminta kepada doktor, wahai doktor sembuhkan saya, padahal asy-syafi huwa Allah. Tetapi iktikad dia, wah ini doktor ni akan mendatangkan sebab dia sahaja, iaitu dia akan ikhtiar, tapi dia tahu ialah yang sembuhkan adalah Allah, itu kan tidak syirik. Kalau dia mengatakan pada Nabi SAW itu dalam konteks zahirnya itu, berilah kepada saya misalnya zuriat, itu kan Allah yang beri. Tapi dengan keyakinan bahawa Nabi yang akan mendoakan dan Allah perkenankan. Itu syirik atau tidak? Baik, kita sudah pun mendengarnya. Link saya berikan dalam kotak description. Keyakinan seumpama ini sebenarnya pernah saya dengar disebut oleh Ustaz Engku dan juga beberapa Ustaz Azwaja yang lain beberapa kali dalam rakaman kuliah yang berbeza.
Oleh kerana itulah di sisi mereka istighasah kepada makhluk dalam apa yang merupakan hak Allah tidaklah syirik kerana seseorang itu secara lisan sahaja berdoa meminta kepada makhluk sementara hatinya berkeyakinan bahawa yang akan memakbulkan ialah Allah Subhanahu wa taala. Terhadap keyakinan ini terdapat dua kesalahan. Kesalahan pertama termasuk dalam tuntutan kalimah tauhid la ilaha illallah ialah tidak berdoa kepada Allah dan pada waktu yang sama kepada sesuatu atau seseorang yang lain. Ayuh kita rujuk ayat 88 daripada surah Al-Qasas, surah yang ke-28, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. Bermaksud, janganlah kamu menyeru bersama Allah Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Perkataan tad'u wala tad'u kan, perkataan tad'u dalam ayat ini telah saya jelaskan dalam video yang lepas berjudul Quips 2.0, dalil istighasah ialah syirik dan kafir, di mana ia bermaksud berdoa, merayu, meminta, mengadu dan memanggil. Meskipun ada sebahagian ahli tafsir yang menafsirkan tad'u dengan menyembah, perbuatan berdoa, merayu, meminta, mengadu dan memanggil termasuk dalam erti kata menyembah. Kemudian dalam ayat 213 surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'azzabin." Bermaksud, maka janganlah kamu menyeru Tuhan yang lain bersama Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab. Kata kunci yang menjadi fokus kita dalam kedua-dua ayat yang baru saya bacakan ini ialah menyeru bersama Allah. Fala tad'u ma'a, fala tad'u ma'allah. Janganlah kamu menyeru bersama Allah. Apabila seseorang itu berdoa kepada makhluk apa yang merupakan hak Allah, kemudian dia beralasan pula bahawa dia sebenarnya berkeyakinan bahawa Allah yang akan memakbulkan, bererti dia telah menyeru bersama Allah Tuhan yang lain. Meskipun yang dia seru itu adalah makhluk, namun apabila seseorang itu berdoa kepada makhluk apa yang merupakan hak Allah, bererti dia telah meletakkan ciri ketuhanan kepada makhluk tersebut. Kesalahan kedua ialah keyakinan di atas sangat mirip atau mendekati akidah Murji'ah yang menyatakan bahawa iman adalah pembenaran di hati dan ia tiada kaitan langsung dengan lisan dan perbuatan. Oleh itu, lisan dan perbuatan boleh melakukan sesuatu yang berbeza, bahkan boleh bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, asalkan hati tetap beriman kepada Allah. Bagi sesiapa yang ingin mengenali lebih lanjut aliran atau syiri akidah Murji'ah ini, saya berikan link dalam kotak description. Oleh itu, dengan akidah yang mirip dengan akidah Murji'ah ini, pihak Aswaja membolehkan meminta daripada makhluk kesembuhan asalkan hatinya, asalkan dalam hati seseorang itu dia berkeyakinan atau beriktikad bahawa Asy-Syafi, yakni yang maha penyembuh, ialah Allah Subhanahu wa taala. Boleh berdoa meminta zuriat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalkan dalam hati berkeyakinan bahawa Allah Azza wa Jalla yang akan memberi. Ringkasnya, lisan dan perbuatan boleh melakukan apa jua, termasuklah bermaksiat kepada Allah, asalkan hati tetap beriman kepada Allah dalam hal yang dimaksiati itu. Berdoa kepada makhluk
atau beristighasah kepada makhluk dalam apa yang merupakan hak Allah adalah maksiat kerana ia menyalahi ayat-ayat Quran yang melarangnya, yang telah saya kemukakan dalam video sebelum ini berjudul Dalil Istighasah ialah syirik dan kafir. Juga menyalahi ayat 88 surah Al-Qasas dan ayat 213 surah Asy-Syu'ara yang baru saya bacakan tadi. Ini adalah satu akidah yang bahaya, amat bahaya, yang membuka pintu ke arah pelbagai kerosakan akidah yang lain. Misalnya, seorang Muslim boleh saja berdoa, "Oh Lord Jesus," atau "Oh Lord Krishna," ataupun apa-apa Tuhan sembahan lain. Lalu, apabila ditegur, dia akan memberi alasan yang sama bahawa itu hanyalah sebutan lisan, sementara hatinya tetap berkeyakinan bahawa Allah Tuhan yang Maha Esa. Seorang Muslim boleh sahaja, contoh lain, baru-baru ni kan, boleh saja mengikuti acara keagamaan kaum lain seperti mengikuti perarakan Taipusam sebagaimana yang tersebar di media sosial baru-baru ini. Lalu apabila ditegur, dia akan menjawab bahawa itu hanyalah perbuatan zahir sementara hatinya tetap berkeyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekejap ya, minum air. Saya punya sakit tekak atau sore throat masih belum sembuh sepenuhnya ya. Okey, sambung. Okey. Alright. Padahal jika kita merujuk kepada Al-Quran, seseorang yang sekadar berjenaka atau bermain-main saja dalam apa yang melibatkan urusan Allah dan Rasulullah sudah dikira kafir meskipun hatinya beriman. Dalam ayat 65 dan 66 surah At-Taubah, surah yang ke-9 menjadi rujukan kita, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Sambung ayat seterusnya, "La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum." Bermaksud, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, dalam kurungan, tentang apa yang mereka lakukan, tutup kurungan, tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami ini hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu berolok-olok? Tidak usah kamu meminta maaf kerana kamu kafir sesudah beriman. Qad kafartum ba'da imanikum. Ini orang beriman ni, tapi lisan dia memperolok-olokkan atau buat lawak bodoh ke apa ke, itu sudah pun dikira kafir walaupun hati dia masih beriman. Ini apa pula, bagaimana pula dengan kes orang yang bukannya lawak-lawak, dia memang berdoa begitu dan dia bagi alasan yang seperti mana kita telah pun dengar tadi ya. Adapun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipegang dan diamalkan oleh generasi salafus soleh, iman itu ialah keyakinan di hati yang dibuktikan melalui lisan dan perbuatan, serta iman itu naik dan turun. Justru jika seseorang itu hatinya berkeyakinan Allah adalah Asy-Syafi, maka ia dibuktikan dengan lisannya, di mana dia tidak akan meminta kesembuhan daripada sesama manusia. Jika seseorang itu hatinya berkeyakinan Allah jua yang mengurniakan zuriat, dia tidak akan meminta daripada manusia agar dikurniakan zuriat. Lisan dan perbuatannya sentiasa selari dengan keyakinan di hatinya. Dalil bahawa keyakinan di hati dibuktikan dengan lisan dan perbuatan ialah hadis masyhur yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga merupakan hadis yang ke-6 daripada hadis 40 Imam An-Nawawi, himpunan hadis 40 Imam An-Nawawi. Hadis yang panjang yang bermula dengan yang haram itu jelas, yang halal itu jelas, di antara kedua-duanya ada perkara yang sama-sama. Ingat tak? Di penghujungnya Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kulluhu
Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Bermaksud maaf ya, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad manusia terdapat seketul daging yang mana apabila ia baik maka baiklah seluruh jasadnya, dan apabila ia rosak maka rosaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa seketul daging itu ialah hati. Oleh itu, apabila hati berkeyakinan Allah yang dapat menyembuhkan, sila error pula. Okey, saya ulangi ya. Oleh itu, apabila hati berkeyakinan Allah yang dapat menyembuhkan dan mengurniakan zuriat, maka lisan akan meminta daripada Allah dan bukannya daripada makhluk. Namun apabila hati itu sebenarnya berkeyakinan makhluklah yang memiliki peranan untuk turut serta memakbulkan doanya, dia akan berdoa kepada makhluk dengan alasan kononnya hati tetap berkeyakinan Allah yang memakbulkan. Ingat ya hadis tadi, kalau hati itu sudah pun berkeyakinan Allah yang memberi, Allah yang Asy-Syafi yang menyembuhkan, Allah Ar-Razzaq yang memberi rezeki, Allah yang mengurniakan zuriat dan sebagainya, lisan dia tak akan sebut lainnya. Kelentonglah bila orang tu mendakwa hatinya berkeyakinan Allah yang memberi, hatinya beriktikad Allah yang memberi, tapi lisan dia pergi cakap lain pula. Dia nak kelentong siapa ni sebenarnya kan? Okey, jadi di sisi kami ahli sunnah wal jamaah, iman itu keyakinan di hati dan ia dibuktikan melalui lisan dan perbuatan, dan iman itu naik dan turun. Tipulah bila seseorang tu lisan dia cakap lain, perbuatan dia buat lain, tapi bila ditegur dia cakap hati dia pula lain. Dia clash kat situ kan. Kesalahan ketiga, yang dua tadi itu berkaitan akidah. Kesalahan ketiga ialah apabila Ustaz Engku menyebut bahawa kita manusia hanya mengusahakan sebab musabab. Saya berkata ini adalah betul. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, sebab musabab tersebut hendaklah selari dengan syariat Islam. Misalnya, pasangan yang inginkan zuriat, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan zuriat, dan pada waktu yang sama mengusahakan rawatan kesuburan di klinik atau hospital. Bukannya berdoa kepada Rasulullah agar diberikan zuriat, kemudian spin pula bahawa Rasulullah yang akan berdoa dari alam kubur baginda kepada Allah agar diberikan zuriat kepada pasangan yang meminta. Ini adalah sebab musabab yang batil, kerana orang yang berada di alam kubur, termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat mendengar perbicaraan atau permintaan orang yang berada di alam dunia, kecuali apa yang Allah izinkan. Sebagai contoh dalam kes Rasulullah SAW ialah apabila kita memberikan salam dan salawat kepada baginda, ada malaikat yang akan membawa dan menyampaikannya kepada baginda. Dalil bahawa mereka yang berada di alam kubur tidak dapat mendengar perbicaraan, termasuklah doa orang yang berada di alam dunia, ialah ayat 22 surah Fatir, surah yang ke-35, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sekejap, Fatir, okey, di mana Allah SWT berfirman, wa ma yastawil ahya'u walal amwat innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Bermaksud, dan tidaklah sama orang yang hidup dan orang yang mati, ataupun orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan kamu sekali-kali tidak dapat menjadikan orang yang di dalam kubur mendengar. Tuan-tuan dan puan-puan, hafal ayat ni. Kalau tak pun dalam handphone tu bookmark, letak star ke apa ke. Sebab di kalangan para kuburiyun ayat ni dia macam hilang. Tak ada. Kan di kalangan kuburiyun ni tak ada ayat ni. Padahal jelas ya, kita ni tidak dapat
nak menjadikan mereka yang di dalam kubur mendengar, kecuali apa yang Allah kendaki, dan apa yang Allah kendaki itulah yang telah kita ketahui melalui dalil. Sebagai contoh, kalau kita nak masuk kawasan kubur, kita memberi salam ke, atau bila setelah dikebumikan akan kedengaran tapak kaki orang yang beredar, ataupun setelah peperangan Badar, Rasulullah SAW ada bertanya kepada mereka, kaum kafir yang terbunuh dalam perang Badar tersebut, kan? Itu apa yang Allah izinkan saja. Secara umumnya mereka yang di dalam alam kubur tidak dapat mendengar apa yang dicakapkan, apa yang dimintakan oleh mereka yang berada di alam dunia, kecuali apa yang Allah kehendaki, kecuali apa yang Allah izinkan. Right? Okey. Kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hatilah, okay? Berhati-hatilah dengan pihak yang selalu mendakwa diri mereka itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti yang saya selalu katakan, Annie, Tom, Dick and Harry can claim they are Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana-mana Ahmad, Chong dan Arumugam boleh mendakwa diri mereka ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah tu bukanlah sekadar nama. Ia adalah himpunan beberapa ciri dan asas. Salah satu daripadanya ialah definisi iman, di mana saya ulangi dan saya rasa definisi ini tuan-tuan dan puan-puan pun biasa dengar, bahkan juga berpegang dengannya, ya. Maknanya kita ni memang salafus soleh, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan salafus soleh, di mana iman itu ialah keyakinan di hati yang dibuktikan melalui lisan dan perbuatan, serta iman itu naik dan turun. Macam saya kata tadi kan, Annie, Tom, Dick and Harry can claim themselves Ahli Sunnah wal Jamaah. Sesiapa yang ada follow tulisan saya, bukan video, tulisan saya di saluran YouTube saya ada sebut tentang seorang hamba Allah ni. Dia ni boleh berkeyakinan sesiapa yang tidak beriman kepada hari akhirat, the whole hari akhirat tu, dia masih Muslim tau. Tapi dia boleh claim, kami Ahli Sunnah wal Jamaah. Orang macam ni pun boleh mendakwa dirinya Ahli Sunnah wal Jamaah. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hatilah dengan mereka yang selalu mendakwa diri mereka Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau kita dengar dengan cermat, itu tu Murji'ah. Kalau yang tidak beriman kepada seluruh hari akhirat, masih Muslim, itu saya tak tahu aliran apa. Qaramitah pun bukan, Khawarij pun bukan, Jahmiyah bukan, Qadariyah bukan. Tak tahu aliran mana tu, ya. Siapa yang faham apa yang saya masukkan, fahamlah. Siapa yang tak faham, tak apa. Pergi McDonald makan potato fries, lagi berbaloi. Okey, kembali kepada topik kita. Adapun akidah yang dibawa oleh Ustaz Engku dan beberapa tokoh aswajah, meskipun mereka mendakwa diri mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, ia sebenarnya mirip atau dekat kepada akidah Murji'ah. Di sini timbul persoalan lain. Mungkinkah akidah Murji'ah tersebut telah meresap masuk, sebab Murji'ah ni lagi awal sebelum Asy'ariyah dan Maturidiyah, telah meresap masuk ke dalam aliran Asy'ariyah dan atau Maturidiyah yang mereka selalu sebut-sebutkan itu. Soalan ini saya serahkan kepada mereka yang lebih arif tentang akidah Asy'ariyah dan atau Maturidiyah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.